Kita kat tempat lain lah. Orang abang bohong. Bila kita kata harga macam ni tu lepas 700 kan, lembu saya dapat lebih kurang lebih daripada 100 kilo daging, 105 kilo kot. Saya kata bayar 700 ya sepanggu, tapi daging sekok dapat 105 kilo. Dia kata bohong. Mana boleh harga ni dapat lembu besar tu. Kena bohong pula. Tak apalah kata bila apa-apa kan. Biasanya harga di luar berapa? Kepala 8, kepala 9. Itu kebanyakan masjid surau. Kita tak nafi sebab dia punya kos yang tu, yang ni dan sebagainya kan. Cumanya kalau kata kita rasa harga tu agak tinggi, saya ingat dengan 230 ni insya-Allah mampu kot. Untuk kita nak buka lagi ruang-ruang rezeki, nak luahkan lagi supaya Allah Ta'ala berikan lagi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tak ambil kat saya pun tak apa, carilah mana-mana pun. Dia ada yang buat di Kemboja, buat di Afrika, buat di Saudi pun ada. Buat, tak kisah, mana pun tak kisah. Nak minta, buat. Nak minta, buat je. Kalau kita ni, pasangan kita suri rumah, kita tolonglah buat kat dia. Dia tak ada sumber pendapatan, dia harap kat kita kan. 230, buat, bagi ibu atas nama dia. Ataupun cari mana-mana, buat atas nama pasangan kita. Ayah-ayah yang ada anak-anak dah kerja, nak minta tolong, telefon anak-anak bagi tahu. Tu ni ayah nak hampa buat korban, hampa dah kerja dah. Bila kerja ni, dia sebenarnya patutnya kalau orang kerja ni kena buat korban dah. Kena buat. Sebab tu tanda kesyukuran, tu tanda kerahmatan, tu tanda kita kasih kepada ibadat, kita kasih kepada Tuhan, kita kasih kepada sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah tahunan ni, bila sekali-sekali dia main, kita jangan tinggal lah. Sebab kita pun tak tahu bagaimana perakhiran kita, bila kita nak habis dan sebagainya. Kita mau akan habis. Maka mudah-mudahan dengan kita buat macam ni, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung lagi pada malam ni. Kita masih lagi berada pada perbicaraan dosa yang ke-25 pada muka surat yang ke-136 di bawah tajuk berbuat buruk, yang mana pertemuan kita yang terakhir awal bulan hari tu ni, pada bulan Januari, kita telah pun sama-sama melihat pada ayat yang disebutkan pada muka surat 136 tu, An-Nisa ayat 36, yang mana Allah Ta'ala menceritakan ataupun mengajarkan kepada kita hierarki kepada sesiapa yang kita perlu nak buat baik. Dia memula dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu akan Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu. Kita dah bahaskan, yang mana hari itu kita berhenti pada muka surat 137. Hari ini kita nak sambung pula pada firman Allah, wabil walidaini ihsana. Okey, ini yang kedua. Yang pertama, Allah suruh kita sembah dia. Selepas kita sembah Allah, taat Allah, jalankan amanah kita kepada Allah. Yang kedua, siapa yang kita nak kena buat baik, buat berbakti? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan ibu bapa. Maksud berbuat baik dengan berlemah lembut, tidak berkasar ketika menjawab, tidak memandang dengan tajam, tidak mengangkat suara di hadapan mereka, bahkan merendah dirilah di hadapan mereka, seperti rasa hinanya hamba di hadapan tuannya. Buat baik dengan mak pak ni, okey, Allah sebut beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ada satu part dalam surah Isra, Allah Ta'ala nyatakan dengan clear bagaimana cara untuk kita nak bermuamalah, berhubungan dengan mak ayah yang lanjut usia. Allah Ta'ala khususkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika kamu sempat untuk bersama dengan mak ayah kamu atau salah seorang daripada mereka yang lanjut usianya, maksud dia mak ayah kita masih hidup, usia dah meningkat 60, 70, 80, ada cara Allah Ta'ala ajak nak berhubungan dengan mereka. Antaranya, fala taqul lahuma uff, dan janganlah kamu berkata kepada mereka walaupun bunyi dia. Bahasa kita mungkin ada yang sebut dan sebagainya. Maksudnya bila kita panggil ya, contoh mat, mak panggil ni mat, dia jadi gitu. Tu maksud apa? Bebai. Maksud macam tak mau, maksud macam tak ikhlas. Hak bunyi tu pun Allah Ta'ala sebut, fala taqul lahuma uff.
Pertama. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan bentak. Bentak ni apa? Tinggi suara lawan mereka, berbahas, berhujah balik dengan apa yang mereka kata. Yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, dan bercakaplah, berkata-katalah dengan mereka dengan perkataan yang mulia. Ini 3 benda Allah Ta'ala ajak. Sebenarnya kalau kata nak jaga budak kecil dengan orang tua, budak kecil senang jaga lagi. Walaupun sifat budak kecil dengan orang tua ni sama. Allah sebut dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Apabila seseorang itu dia naik usia dia, dia akan menjadi seperti mana awal penciptaan. Dia akan jadi seperti awal penciptaan. Macam mana budak kan, kalau dia mau benda tu, dia akan mau juga. Dia akan menangis, dia akan bergolek, dia akan keyau, dia akan tantrum. Bila umur manusia makin naik, dia akan jadi macam awal penciptaan. Dia akan naik macam tu. Betul, you know? Siapa yang pernah jaga orang tua dia tahu. Cerewet dia lain macam. Dulu okey, tapi makin duk naik umur ni makin hak tu tak kena, hak ni tak kena, macam-macam, serba tak kena. Oh, sabar sungguh nak jaga orang tua ni. Sabar. Kalau budak, kita pujuk dulu. Pujuk tak jalan, kita tak pujuk dah. Riau ya sekali kan. Budak, kalau mak ayah, tak boleh nak bentak, tak boleh nak tinggi suara, nak kena bertahan, nak kena bersabar. Oh, sebab tu tak ada benda yang Allah Ta'ala akan berikan kepada anak yang soleh, yang taat pada mak ayah dia, yang berbakti, melainkan syurga. Sebab nak jaga tu bukan satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi nak jaga orang tua yang sakit. Kena pula sakit ni dia tak boleh bangun. Sampai Z dia harap kita, termasuk dengan kencing berak dia. Oh, lagi sukar. Kadang-kadang boleh bergaduh adik-beradik. Kadang-kadang disebabkan tu anak tu boleh hilang sabar, marah balik mak ayah. Berapa ramai orang yang akhirnya tak sanggup, kalah, angkat tangan, bawa mak ayah pergi tinggal kat rumah orang tua-tua. Lah ni kalau ayah-ayah tak percaya, pergi cek rumah orang tua-tua yang ada kat Penang ni, semua full. Duk ada pula waiting list, orang duk tunggu. Orang tak tahan. Kami siang malam kerja, balik baik nak jaga dia, nak urus dia pula. Bukan, oh dia waktu yang mak ayah dia kecil tu, mak ayah dia tak pernah kata kutu pun waktu duk jaga dia. Tak pernah bunyi kutu pun. Mak ayah tengah kerja pun lari balik mai kalau anak tak sihat, anak ada problem apa semua. Hari ni kita sikit nak jaga tak boleh. Sebab tu Allah letak yang kedua, bil walidaini ihsana, buat baiklah kepada mak ayah kamu. Jaga percakapan, jaga bahasa, jaga nada, jaga muka. Jangan tunjuk muka yang tak seronok, tunjuk muka gelat. Disebutkan di sini memandang dengan pandangan yang tajam, muka tak puas hati, muka bebal. Buat tapi duk lempak-lempak, duk buat bagi bunyi deras-deras. Tu semua tanda derhaka. Kalau masih ingat apa yang kita belajar pada bab derhaka mak ayah dulu, pada dosa yang ke-6, bagaimana sekali kita derhaka, seluruh ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh. Bermaksud daripada hari pahala kita mula dicatat, ibadat kita akan ditolak semuanya oleh Allah. Sampai mati mak ayah kita tak redha kat kita, kita tak pergi minta maaf, kita tak ubah perangai kita, matilah kita sebagai penghuni tetap neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak boleh buat apa. Ini mandatory. Mandatory. Daripada anak kita juga bergerak menjadi ayah. Kan? So bila kita jadi ayah, baru kita dapat flashback balik. Hak dulu waktu kita anak, banyak benda kita tak puas hati kat mak ayah kita kan. Minta tu tak boleh, minta ni tak boleh. Dan kita nampak mak ayah macam pilih kasih lah, hatulah, hak ni lah. Bila kita jadi ayah, baru kita faham benda tu. Berapa banyak anak kita minta yang kita kata tak boleh. Pasal apa kita kata tak boleh? Dulu mak ayah kita bila kita minta, mak ayah kata tak boleh, kita marah. Pasal apa lah kita boleh kata tak boleh kat anak kita? Sebab waktu lah ni baru kita boleh fikir sebab apa tak boleh.
Waktu kita nak, waktu kita masih lagi kecil budak, kita tak boleh fikir. Sebab apa? Mak ayah kita kata tak boleh kat kita. Baru kita faham betapa teruknya nak berjaga malam, jaga anak ni. Betapa risaunya kita bila dengar anak sakit. Betapa susah hatinya bila kena outstation 3-4 hari. Apa jadi kat rumah, padahal tahu semua okey, tapi hidup ni tak tenang. Yang dulu mak ayah kita rasa, lah kita rasa. Dan satu lagi peringatan kepada anak yang derhaka, tolong jaga-jaga. Sebab balasan Allah akan hadir pada diri dia sebelum dia meninggalkan dunia ni lagi. Waktu dia masih hidup, Allah Ta'ala akan tunjukkan azab. Di dunia dia dah dapat. Segala apa yang dirasai daripada pedih hati, kecewa mak ayah atas perlakuan kita pada mereka, Allah akan bagi kita rasa benda tu. Bahkan silap-silap berganda-ganda lebih teruk daripada apa yang kita buat kat mak ayah kita. Wal'iyazubillah. Sebab tu benda ni jangan main-main. Allah letak nombor 2 selepas sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mak ayah kita hidup, jaga cara hidup. Mak ayah kita dah meninggal, berbakti cara mereka dah meninggal. Lagi mana kita hidup, tak terlepas pembaktian kita sebagai seorang anak kepada mak ayah. Baik. Berikutnya yang ketiga, firman Allah, wa bizil qurba, berbuat baik terhadap kaum kerabat. Maksudnya menghubungkan silaturahim dan menyayangi mereka. Ayah-ayah ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum kerabat ni dia ada 2. Satu kaum kerabat dekat, satu kaum kerabat jauh. Kaum kerabat dekat ni, kalau kita ambil, kalau kita buat carta ni, dia turun daripada mak dan ayah kita. Maksudnya siapa? Abang, kakak, adik kita. Itu kaum kerabat dekat. Dan apa-apa yang ada di bawahnya, anak-anak menakan kita lah, apa semua kan, tu semua kita tak boleh kahwin apa semua kan. Maksudnya yang ada hubungan keluarga daripada mak ayah. Adapun kaum kerabat yang jauh sikit, yang dia turun daripada tok. Tok ni ada 2, tok belah mak, tok belah ayah. Kemudian pada tok tu dia akan main lah pak-pak menakan, tok menakan, sepupu, 2 pupu apa semua tu. Dua-dua ni disebut kaum kerabat. Kewajipan kita nak jaga kaum kerabat yang mana dulu? Kaum kerabat yang dekat. Adik, abang, kakak, anak-anak menakan. Hak tu wajib kita jaga. Kalau hari ni ada di kalangan adik-beradik kita yang susah, kita tahu dia susah, tapi kita tak tolong dia. Anak-anak menakan kita, kalau kita jumpa tengok pun baju tu lusuh-lusuh. Jumpa raya pun duk rasa macam baju anak-anak menakan ni macam baju tu lepas, tak nampak baju baru pun kan. Kita tahu adik-beradik kita susah, kita tak tolong. Nanti di akhirat adik-beradik kita nanti akan bangun untuk bertanya di hadapan Allah. Wahai Allah, mereka ni dulu kat dunia saudara aku. Mereka tahu aku susah, tapi mereka tak pernah nak tolong aku. Anak-anak aku ni, wahai Allah, awal-awal tu nak masuk sekolah, duit tak ada, nak bayar yuran tak lepas, nak beli baju pun semua tak lepas. Mereka ni tahu, mereka tak rasa nak bantu aku, tapi mereka bantu orang lain. Sampai ke Palestin mereka bantu Allah. Tapi aku ni, yang saudara sedaging mereka tak bantu. Allah akan adili benda tu. Sebab pada ayat ni, ini perintah Allah. Kena faham ni, ini perintah Allah. Tajuk kita berbuat buruk, ayat dia kepada siapa kita kena buat baik? Selepas Allah, selepas mak ayah, kaum kerabat. Jaga silaturahim. Biasanya adik-beradik ni kalau mak ayah masih hidup, kebanyakannya okey. Bila mak ayah dah mula meninggal, dua-dua tak ada, macam-macam cerita dengar kan. Hak bergaduh bab harta lah, hak tak ambil tahu lah, hak mula duk kata biar lah, dia susah buat je, dia tu malah kan. Mentang-mentang Allah bagi kat kita rezeki elok, Allah bagi kita pekerjaan yang okey, gaji pun yang mampu untuk kita nak hidup dalam keadaan sederhana, membawa ke mewah kan. Kita sendiri kutuk adik-beradik kita, saudara sedagi ni. Ini benda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut, kalau kita tengok antaranya dalam surah Nisa ayat pertama. Surah Nisa ayat pertama,
Allah Ta'ala nak cerita untuk kita jaga silaturahim adik-beradik ni, tapi Allah mulakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Nabi Adam itu diciptakan pasangannya Sayyidatina Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada mereka berdua itu dijadikan ramai daripada kalangan orang lelaki dan perempuan, maksud dia keturunan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, yang mana dengan Allah itulah kamu meminta segala keperluan kamu dengan menjaga silaturahim. Silaturahim ni dia sama level dengan taat mak ayah. Kita putus silaturahim, amal kita Allah tolak semua. Sebab Allah, berapa banyak benda yang dalam hidup kita sampai lani, sampai sekarang ni, benda yang kita buat yang menyebabkan Allah murka kat kita. Allah putus hubungan dengan kita tak? Allah sekat tak nikmat dia kat kita? Allah tak pernah sekat. Marah macam mana pun Allah kat kita, zalim macam mana pun kita ke Allah, buat tak tahu terus ke Allah, tak semayang, tak puasa, hidup tu zina, minum arak, makan benda haram, macam-macam benda yang Allah kata jangan tu semua kita buat. Allah dah putih hubungan tak? Allah tak putih hubungan. Tiba-tiba kita sama-sama adik-beradik, satu dua sebab bergaduh bab harta lah apalah, putih hubungan, Allah laknat. Sebab tu kena jaga adik-beradik. Tengok adik-beradik dulu. Nak berkeluar zakat boleh tak bagi kat dia beradik? Boleh. Bagi kat mak ayah je tak boleh. Sebab mak ayah tak layak untuk kita bagi zakat. Mak ayah wajib kita berbakti. Tapi mak ayah boleh bagi tak zakat kat anak? Mak ayah boleh bagi zakat kat anak. Sebelum nak pergi bayar tak mana-mana, kot lah kata kami tak bayar kat adik-beradik sebab tak dapat rebate. Kan lah duk bunyi isu tu kan. Kalau bayar kat sana kami dapat rebate. Kan. Dan tu tuan-tuan tak tahulah, yang saya duduk mengaji saya ni bodoh kan, tapi kita duduk mengaji ni zakat dah bergelak, mana boleh dapat rebate boleh kan. Dah jumlah dia dah tetap dah kelak tu keluar lah, wallahualam. Saya tak mau timbulkan isu ni lah kan. Tapi daripada kita duduk pergi bagi tak mana-mana zakat ni, tengok apa yang kena bagi dulu, yang dekat dengan kita dulu. Adik-beradik kita semua clear, kakak adik abang tak ada masalah, anak-anak menakan pun semua elok. Sebelum nak tu tengok pula kerabat besar, kotlah tok menakan kita susah, pak menakan kita sakit, sepupu kita ni kerja biasa, anak ramai, kita tahu memang dengan dia bukan tak kerja, dia kerja, laki bini kerja tapi kerja biasa-biasa. Kita tahu dengan keadaan lah ni, duit digaji dia tak mampu nak sara anak-anak cukup. Tolong hak tu dulu, tengok hak tu dulu, bukan terus keluar pergi kat tempat lain, tak. Sebab benda ni diatur sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang hari ni ramai kita gagal. Kita takut nanti Allah tanya kat akhirat ni, kita takut. Apatah lagi orang yang berputus hubungan dengan saudara kandung dia sampai ke mati berdendam, tak bercakap. Allahu Akbar. Takut dua-dua Allah lempak masuk neraka. Dua-dua amal langsung Allah Ta'ala tak terima. Allah dah hak untuk tak mau terima. Sedangkan kita ni tak pernah syirikkan Allah, kita taat kepada Allah, kita buat segala Allah perintah, yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggal. Lepas tu Allah nak hantar kita dalam neraka. Boleh tak? Boleh awak tak boleh. Kita hak dia, kita ciptaan dia. Namun itu bukan sifat Allah. Sebab Allah telah mengaku, wa ma rabbuka bizallabil lil abid. Tuhan kamu tidak sekali-kali akan menzalimi hamba-hamba dia. Kamu buat baik, kamu dapat baik. Kamu buat buruk, kamu dapatlah balasan dia. Itu apa yang dimaksudkan oleh Allah. Tapi kalau Allah nak buat apa, dia nak buat ikut suka dia. Kadang-kadang orang duk katakan, kenapa kat dunia ni Allah Tuhan ciptakan ada orang baik, ada orang jahat? Awak tak boleh ke Tuhan cipta semua orang baik saja? Allah jawab lama dah dalam Quran, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah.
Kalau dikehendaki, kalau Allah hendak, Allah boleh jadikan kamu umat yang satu. Allah boleh buat kita semua baik macam malaikat. Allah boleh buat. Walakinnallaha yahdi may walakinallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Tetapi Allah, dia sesatkan siapa yang dia mau, dan dia bagi hidayah pada siapa yang dia mau. Hak dia, ikut suka dia. Cuma kita, bila kita faham Allah punya sifat macam tu, kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadat ke Allah. Taat dia lah. Kalau kita taat, kita selamat. Yang tu kepercayaan kita, yang tu keyakinan kita. Benda tu ada dalam Quran, benda tu lah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan dalam bab ni, Allah Ta'ala minta tolong adik-beradik, jaga adik-beradik dulu sebelum nak tengok kepada orang-orang yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatama, berbuat baik terhadap anak yatim. Artinya bergaul dengan anak yatim dan mengusap kepala mereka. Ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yatim merupakan mereka, kalau ikut istilah yatim dalam agama, orang-orang ataupun anak-anak kecil yang kematian ayah. Kita Melayu dia terbalik sikit. Salah seorang meninggal, kita sebut yatim. Kalau dua-dua meninggal, kita sebut yatim piatu. Kan? Kalau ikut betulnya, yatim ni anak kecil yang kehilangan ayah. Sebab apa hanya ayah? Kerana ayah ni diangkat sebagai ketua keluarga. Dalam kebanyakan keluarga, ayahlah orang yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah, mencari rezeki. Jadi bila ayah tak ada ni, goncang keluarga sebenarnya. Kan? Macam yang baru-baru ni kita tengok kan, kes seorang lelaki yang dilanggar oleh pemandu mabuk tu, yang berpusing betul kan. Macam mana? Anak dia kecil tu orang tu, sampai nak besar tu macam mana agak, nak siapa nak sarah. Bila kita baca pula cerita almarhum yang meninggal tu, sayu dengar dia ni sampai buat dua kerja. Siang satu kerja, malam satu kerja, semata-mata nak menyara keluarga dia. So kita boleh faham, dia bukan daripada orang yang senang. Isteri dia pula bergantung harap kepada dia, anak-anak lagi lah. Lalah jadi lagu tu, siapa nak tolong jaga anak-anak ni? Sebab tu Allah muliakan anak yatim. Nabi SAW sangat memuliakan anak yatim. Sebab tu Nabi sebut dalam satu keadaan, orang-orang yang hidup di dunia ni, dia jaga anak yatim, nanti di akhirat dia dengan aku macam ni. Nabi angkat dua jari, Nabi sebut dia dengan aku macam ni. Apa maksud dia? Pertama, yang kita tak nampak sebalik tersirat, pertama, orang yang benar-benar menjaga, memelihara anak yatim, dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, bila Nabi kata dia dengan aku macam ni, syurga yang mana? Sudah pastilah syurga yang paling tinggi, yang dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga ada 7 tingkat, daripada serendah-rendah sampai setingginya. Nabi-nabi dan rasul-rasul akan ada pada syurga yang paling tinggi. Bila Nabi kata orang jaga anak yatim, dia dengan aku macam ni, takkanlah kita duduk bawah, Nabi duduk atas? Tak logik. Sebab yang duduk di bawah takkan tahu apa yang ada di atas. Sudah pasti bila nak duduk dengan Nabi, akan duduk satu ruang bersama dengan Nabi SAW. Sebab tu hari ni kalau kita tahu ada orang anak yatim dan sebagainya, ayah-ayah jaga, bantu setakat mana kita boleh bantu. Bagi belanja bulanan ke, bawa pergi jalan-jalan ke, ambil berat tentang pelajaran ke, beli pakaian apa saja yang kita perlukan. Tambahan kalau anak yatim tu ada kena mengena dengan diri kita, anak menakan ke, sepupu ke, ada hubungan keluarga, lagilah kita kena jaga. Tak salah kita pergi ambil anak angkat daripada anak-anak yatim. Walaupun ni anak angkat, orang kata tak payah jaga pun, ada orang jaga. Cukup dengan kita bagi perbelanjaan bulanan. Banyak tempat dia buat lagu tu. Wisma anak yatim, dia akan buka, okey ni ada beberapa orang yang masih lagi tak ada tajaan, sebulan RM500.
Hampa bagi ni, kami akan cover makan minum dia, kami akan cover sekolah dia, barang-barang keperluan dia dan sebagainya. Kita tak jaga dia. Kita hanya hantar 500 sebulan-sebulan. Niat kita untuk nak bantu anak yatim ni. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi SAW. Besar ganjaran pahala Allah Ta'ala bagi pada anak yatim. Sebab apa? Sebab kesusahan yang mereka lalui. Ayah, saya ada pengalaman yang banyak bila kita duk urus anak yatim. Biasalah di sekolah ni kan, biasanya anak yatim ni, kalau kita ikut pada banyak pandangan masyarakat, orang akan kata anak yatim ni buah, anak yatim ni keras kepala, tak dengar cakap orang. Betul, saya tak nafi benda tu. Kebanyakannya lagu tu yang saya jumpa. Kita pernah fikir tak siapa anak yatim kebanyakan lagu tu? Sebab mereka ni survive sendiri. Mereka survive sendiri. Demi Allah, saya ada satu pengalaman, seorang pelajar saya yang dia masuk sama tahun dengan saya masuk di sekolah tu, 2009. Dia ni yatim piatu. Mak dia meninggal ayah dia meninggal umur 6 tahun, mak dia meninggal umur 8 tahun. Tiga beradik pecah, 3 pak menakan, ambil seorang satu. 4 beradik minta maaf, pecah, ambil seorang satu. Duduk negeri ni seorang, duduk negeri ni seorang. Yang budak main sekolah saya tu, dia salah seorang yang dibelah oleh pak menakan dia. Kita nampak survive dia. Dia tak mengharap kepada orang, dia tak manja. Perbuatan dia, percakapan dia agak kasar. Sebab apa? Dia tak ada tempat nak meluah. Dia tak ada orang nak belai dia. Sekadar jaga tu semua orang boleh jaga, namun nak bagi kasih sayang tak semua orang boleh bagi. Kita nampak dengan mata kepala. Lepas tu bila sikit-sikit problem, biasanya budak-budak ni akan ada orang sebut tak padan dengan anak yatim. Sebut tu, dia tak pernah jadi yatim, dia sebut lah. Kita tak pernah tahu perasaan anak yatim, ya. Sebab kita tak pernah jadi anak yatim. Mak kita meninggal pun kita dah ada anak dah. Mak saya meninggal pun anak saya dah 3 dah. Dah kahwin dah ada kerja, ada rumah, ada kenderaan, ada harta sendiri dah. Ayah masih ada lagi. Tapi kita tak pernah faham perasaan orang yang tak ada mak ayah ketika kecil, ketika waktu perlukan mak ayah. Sebab tu Nabi SAW sangat menyayangi anak yatim. Sebab Nabi nampak kesusahan mereka. Nabi nampak kekurangan yang ada pada diri mereka. Sebenarnya anak-anak yatim ni antara orang yang kuat. Mereka ni bila mereka besar, tahu pergi mana pun tak ada masalah. Mereka boleh hidup. Sebab pada kecil mereka belajar hidup sendiri. Apatah lagi yang tak ada siapa yang nak jaga kan. Yang akhirnya pakat pergi himpun dekat rumah-rumah anak yatim. Dalam tu pula mereka bersaing sesama sendiri. Nak dapatkan tu, nak dapatkan ni. Kalau kita boleh selami perasaan anak yatim ni, duduk dengan mereka, tengok mereka, kita akan tahu betapa kita ni betul-betul tak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah yang ada kita buat lebih kurang. Sedangkan ada insan yang begitu mendahagakan belayan dan kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah. Dan sebab tu Allah nyatakan juga dalam Quran kepada orang-orang yang buat lebih kurang anak yatim ni, orang yang makan harta anak yatim, contoh Allah Ta'ala clearkan, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim ni secara zalim, secara salah. Dia makan harta anak yatim sedangkan dia diberi amanah untuk jaga harta tersebut. Sesungguhnya dia sedang memakan bara-bara neraka ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan kelak dia akan dibakar di dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi amaran yang sangat keras. Semua manusia ada ujian. Namun kalau kita ni nak banding dengan anak yatim, setakat ujian yang kita ada ni, tak lawanlah dengan ujian anak yatim. Sampai kita kahwin, mak ayah berkelak duit, kan? Sampai kita kahwin, kenduri kahwin kita pun mak ayah yang bayar. Macam tu punya manjanya kita, macam tu punya mewahnya kita, hidup senang. Anak yatim, semua benda dia buat sendiri. Semua harta dia yang cari sendiri.
Sebab tu ayah rebutlah peluang. Kalau boleh jaga anak yatim, jagalah. Ada rezeki lebih, rancang. Koklah kita pun sama-sama orang rumah kan, pakat-pakat kerja, hang berkeluar sikit, kau keluar sikit, jom kita pergi cari anak-anak yatim mana-mana, kita tajah. Buat, ni benda bagus, ni benda baik. Benda baik. Kita tak tahu, kok dengan cara ni lah Allah Ta'ala nak izinkan kita untuk berada di dalam syurganya. Dan kalau diizinkan, mudah-mudahan kita dapat berada dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Kalau dah duduk dengan syurga yang ada Nabi SAW, kita tak akan keluar dah. Sebab orang yang masuk syurga ni, dia bersifat apa? Khalidina fiha abada. Kalau neraka, dia ada dua. Satu, orang yang masuk sat akan keluar balik. Satu lagi, yang duduk khalidina fiha abada. Tapi kalau syurga dah masuk, tak keluar dah. Neraka masuk, ada orang yang akan keluar, ada yang tak keluar. Tapi syurga memang tak keluar, dah masuk terus. Sampai bila? Tidak ada penghujung, tidak ada. Bila-bila. Sampai bila-bila, sampai hujung, never ending. Tak tahu nak bang. Tak bahagia ke? Kalau setiap waktu tanpa ada penghujungnya, mata kita sentiasa menatap wajah baginda Nabi SAW. Hanya dengan jasa menjaga, memelihara, berbakti kepada anak-anak yatim. Tu kadang-kadang saya duk tengok juga kan, ada orang bila dia nak buat kenduri ke apa ke, dia suka panggil anak yatim kan. Tapi ada orang yang dia panggil anak yatim ni, tapi dia buat lebih kurang anak yatim kan. Tambah-tambah waktu raya lah apa kan, nak bagi sumbangan lah apalah, buat majlis buka puasa jemput anak yatim. Kadang-kadang dia gunakan anak yatim tu untuk marketing saja. Sedangkan kita ni kalau boleh layanlah anak yatim tu lebih daripada raja, lebih daripada anak kita sendiri. Sekali-sekali nak panggil anak yatim mai kenduri rumah kita ke apa ke, bagi mereka layanan VVIP, bagi mereka rasa hebat. Sebab mereka jarang dapat benda-benda yang macam ni. Ni panggil anak yatim, panggil wartawan mai, kita kat-kat gemak dengan anak yatim, lalas biar duduk tang satu penjuru apa makan datang tu. Yang kita duduk tang meja, oh mewah apa semua dekat makan. Hampa makanan apa pergi beratur kat buffet. Buat lebih kurang dengan anak yatim, tunggu balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya memang banyak ingatkan diri saya dan kita semua. Lagi mana ada duit lebih, jagalah anak yatim. Tak tahu nak buat apa dah kan. Jangan duk kira nak melencong lah. Melencong ke kan. Kan. Fikir sama untuk akhirat kita. Ni antara benda-benda yang memang Allah buka ruang ni. Buka ruang. Ku bagi hang rezeki. Ku bagi hang duit ni. Harta hang ada. Apa sangat kalau hang kelak bulan-bulan 2-300 ni hampir cari seorang dua anak yatim. Jaga dia apa? Sekali-sekali, sebulan sekali ke ada kesempatan apa, pi tempat tu jumpa mereka, bermesra dengan mereka, bawa mereka keluar sat pi makan ke, tanya keperluan mereka, walaupun dia bukan anak kita. Tapi ini adalah hamba yang ditinggikan darjat dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Sebab tak ramai sebenarnya yang berminat dengan anak yatim ni. Dia duduk di sekolah memang dengar macam-macam lah, ya anak yatim ni teruk, tak pada dengan yatim, tak pada dengan yatim. Dia geram lah dengar ayat tu. Amboi, awak kalau tak pada dengan yatim, apa masalah dengan mereka yatim? Sebenarnya yatim tu pun dah masalah dah untuk mereka. Yatim tu dah masalah dah sebenarnya. Kalau mak ayah mereka dah, kemungkinan besar mereka tak akan jadi macam tu. Tapi dia buat macam mana? Takdir Allah kan. Allah uji mereka, awal-awal lagi Allah uji. Maksudnya kecil-kecil lagi daripada kuat dah. Sebab Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami takkan uji sesuatu jiwa melainkan dia mampu untuk menerima ujian tersebut. Maksud dia anak-anak kecil yang kematian mak ayah ni, Allah bagi kekuatan kat mereka. Tak macam kita. Saya umur dah 40 lebih dah, ayah duk ada lagi. Tu pun duk fikir kalau kata satgi ayah meninggal ke apa ke, kita kena sebutlah benda tu kan. Sama ada orang yang kita sayang meninggal ataupun kita meninggal dulu. Dua tu je. Oh, tak boleh nak terima lah kalau ayah meninggal. Ni terang macam ni. Memang ayah pun dah lepas hidup sendiri dah. Memang kita pun urus hidup kita sendiri. Tu pun duk berasa tak sanggup nak berpisah. Saya minta maaf lah, saya kena sebut pada anak yatim ni, saya memang emosi. Sebab tak ramai orang yang jaga anak yatim. Beza dengan
para Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sangat-sangat menjaga anak yatim. Bahkan mereka jaga anak yatim ni lebih daripada anak-anak dan diri mereka sendiri. Sebab dia punya balasan dia, subhanallah, Masya Allah, tersangat besar. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita sebelum mati, sekurang-kurangnya ada seorang anak yatim yang boleh kita jaga, dan ianya akan menjadi jambatan kepada kita untuk bertemu dengan Nabi SAW di akhirat nanti, insya-Allah. Dia ayah berhormati Allah, saya berhenti sekat ni dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita ada lagi beberapa golongan yang kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik sagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As dan selawat Syafi'i, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.